Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang dan keizinan kepada kita semua untuk bersama-sama pada hari yang penuh keberkatan ini dalam usaha untuk kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah di antara agenda penting yang perlu diisi oleh umat Islam, seperti yang telah berlaku di zaman Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin telah memanggil rakan-rakannya untuk berhimpun, lalu bertanya pada waktu tersebut seorang demi seorang. Kata Sayyidina Umar, "Tamannau, sila nyatakan impian dan cita-cita kamu." Lalu seorang sahabat terus berkata pada waktu itu, "Aku memiliki impian dan cita-cita untuk memiliki emas dan perak memenuhi setiap ruang yang berada di dalam rumah ini." Jawab Sayyidina Umar, "Apa yang kamu ingin lakukan dengan emas dan perak?" Katanya, "Aku akan belanjakan untuk jihad fi sabilillah." Sayyidina Umar kata, "Bagus." Sambil tersenyum, terus bertanya kepada orang yang kedua, "Tamannau, sila nyatakan impian dan cita-cita kamu." Lalu jawab orang yang kedua, "Aku juga ingin harta benda. Harta benda yang memenuhi ruang di dalam rumah ini. Dan aku ingin membelanjakan harta benda tersebut untuk golongan fakir miskin yang berada di Madinah Al-Munawwarah." Sayyidina Umar tersenyum melihat jawapan tersebut. Lalu Sayyidina Umar ingin bertanya kepada orang yang ketiga. Bila bertanya kepada orang yang ketiga, masing-masing bersepakat memotong Sayyidina Umar. "Kamu asyik bertanya kami, wahai Amirul Mukminin. Sila nyatakan apa pula cita-cita dan impian kamu." Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Cita-cita dan impianku, aku berhasrat di dalam rumah ini dipenuhi dengan orang-orang yang pernah dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seperti Anas bin Malik, seperti Ali bin Abi Talib, dan beberapa sahabat besar yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu." Tuan-tuan sekalian, mesej yang dibawa oleh Sayyidina Umar, untuk mencari harta benda tak payah, dia boleh menyusul selepas daripada itu dengan baik. Untuk menghimpunkan emas dan perak bukan juga suatu perkara yang sukar. Tetapi pada pandangan Sayyidina Umar, untuk melahirkan orang yang hebat seperti yang berjaya dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkara yang sukar. Untuk lahirkan seorang individu seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang disebut oleh Nabi, "Inna likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Setiap daripada bangsa ada pemegang amanah. Pemegang amanah untuk umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maknanya, tuan-tuan sekalian, untuk lahirkan orang yang hebat, satu tugas yang sangat besar yang disandang oleh semua pihak. Sebab itu kita menyatakan dalam kesibukan kerja harian kita, memperuntukkan waktu sebegini
adalah dengan tujuan untuk membina kewibawaan kita sebagai orang Islam yang sebenar. Saya telah miss 2 bulan, 2 kali pada 2 bulan yang lalu, November dan Disember, untuk hadir bersama dengan tuan-tuan sekalian. Dan pada bulan Oktober hari itu kita telah bincang berkenaan dengan ilmu tasawuf, muqaddimah daripada ilmu tasawuf, tanpa kita memilih sebarang kitab pada waktu itu. Dan kita telah menyebut kita akan mulakan pengajian kita dengan Penawar Bagi Hati, satu kitab Jawi lama yang telah disusun oleh seorang tuan guru yang begitu hebat, yang kita akan baca daripada awal sehingga akhir jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita mulakan pengajian daripada kitab ini, daripada muqaddimah, sehingga kita boleh melihat apa yang dimaksudkan oleh Syekh Tuan Guru Pengarang pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan ibadah. Dia amat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada dan pada segala mata yang mengkhianat, dan dia akan bertanya kepada segala pendengaran, penglihatan, hati dan lain-lain lagi pada hari kiamat. Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat dari Allah Taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada memandang kepada jasadmu dan tiada juga kepada rupa paras kamu, tetapi ia memandang kepada hati kamu. Selawat dan salam juga ke atas sekalian keluarga dan para sahabatnya yang menyucikan hati mereka daripada segala kecelaan, serta menghiasi diri mereka dengan segala perangai yang baik dan sifat-sifat kepujian. Sememangnya tuan-tuan sekalian, adab yang ada pada pengarang-pengarang kitab terdahulu, mereka sangat merendah diri dan mereka memiliki akhlak yang cukup baik, bukan sahaja dengan manusia tetapi memiliki akhlak yang sangat tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang kepada prinsip ini, mereka memulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan pesanan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ia akan terputus, artinya tiada keberkatan. Tuan-tuan sekalian, bukan sahaja kita mengarang kitab, bukan sahaja kita menulis buku, termasuk kita memulakan kerja, ucapan Bismillah membawa keberkatan. Termasuk untuk kita melakukan sebarang perkara di dalam urusan-urusan kehidupan dunia ini, memulakan dengan ucapan Bismillah adalah suatu perkara yang sangat dituntut oleh agama kita. Oleh sebab itu pengarang kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, segala puji bagi Allah Taala, Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan ibadah, diadaptasi daripada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Artinya dalam seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah, alam cakrawala, tumbuh-tumbuhan, pokok, muka bumi, lautan dan seumpamanya, termasuk jin dan manusia. Oleh kerana banyaknya ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditaklif dan dibebankan dengan ibadah hanya 2, jin dan manusia. Adapun lain daripada itu bergantung pada masing-masing dan tidak difardukan kepada mereka. Walaupun mereka hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, binatang hidup, tetapi tidak ada bebanan. Berbeza dengan jin dan manusia, kita tidak membicarakan jin, kita membicarakan manusia, membicarakan diri kita sendiri. Oleh kerana itu Allah Ta'ala jadikan
kita sebagai manusia untuk kerjakan ibadah. Ibadah yang dimaksudkan ini, tuan-tuan sekalian, bukan sahaja sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kerana mesej yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu seperti sepakat membawa wa'budullah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Abdikan diri, tuan-tuan sekalian, banyak aspek. Kita sembahyang, kita mengabdikan diri daripada sudut cara solat. Berpuasa, kita mengabdikan diri dengan kaedah berpuasa. Kita bekerja, kita mengabdikan diri dengan kaedah bekerja. Kita melaksanakan bercucuk tanam, kita mengabdikan diri kepada Allah dengan cara bercucuk tanam. Artinya seluruh aspek kehidupan kita, sempurnanya agama Islam, dia melengkapkan proses pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala ini amat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada dan pada segala mata yang mengkhianat. Allah tahu, tuan-tuan sekalian, apa yang ada dalam diri kita. Walaupun kita tidak lahirkan pada orang lain, kita tak cerita, kita tidak maklum, tetapi perkara ini diketahui oleh Allah. Sebab itu tidak ada rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mata yang mengkhianat. Mata kita melihat seseorang dengan penuh perasaan dengki dan pengkhianatan. Walaupun kita tidak terjemahkan, walaupun kita tak beritahu orang kita tak senang dengan dia, tapi Allah tahu pandangan mata kita. Demikianlah perkara-perkara yang lain. Dia akan bertanya kepada segala pendengaran, penglihatan, hati dan lain-lain lagi pada hari kiamat. Oleh kerana ia membabitkan proses hati dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan sekalian, berkata para ulama, tatabbabu jismakal fani liyabqa wa tatruku qalbakal baqi marida. Kamu lebih suka untuk merawat tubuh badan kamu yang sakit, sedangkan tubuh badan kamu ini akan hancur lenyap. Wa tatruku qalbakal baqi marida, manakala kamu meninggalkan hati kamu yang sedang sakit, sedangkan hati kamu ini akan kekal abadi bersama dengan kamu. Tuan-tuan sekalian, kita sakit sikit, kita akan cari doktor, kita pergi ke hospital. Tak salah kita mengambil rawatan tubuh badan kita, tetapi yang ingin digambarkan oleh ulama yang menyebut perkataan ini, supaya selain daripada kita memberikan tumpuan pada tubuh badan, kita juga perlu memberikan tumpuan kepada hati yang sakit, bagi mendapatkan rawatan, bagi kita menyembuhkan apa yang dilalui oleh hati kita yang kekal abadi bersama dengan kita. Maka kata Nabi SAW, setelah dikatakan selawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, antara sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasadmu, Allah juga tidak memandang pada rupa paras kamu, tetapi ia memandang kepada hati kamu. Tuan-tuan sekalian, rupa paras kita berbeza. Kita orang Malaysia berbeza dengan orang Afrika yang berkulit hitam. Pada kita, orang Afrika tak berapa cantik pada kita, sebab dengan berkulit hitam dan seumpamanya. Tetapi Nabi SAW telah tunjuk beza yang dimiliki oleh setiap bangsa ini bukan pada rupa paras. Yang bezanya adalah kedudukannya pada hati, yang menyebabkan ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muazzin Nabi. Walaupun dia berkulit hitam, walaupun beliau mungkin tidak kacak berbanding dengan sahabat yang lain, tetapi jiwanya sangat mulia, sehingga Nabi SAW juga cukup merindui Bilal bin Rabah. Tidakkah ketika Bilal bin Rabah ketika berada di Syam, di Syria, ekoran beliau gagal untuk mengungkapkan azan selepas wafatnya Nabi. Kebetulan kita duduk pada bulan Maulidur Rasul, Rabiul Awal. Cerita seperti ini banyak dibentangkan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selepas wafatnya Nabi tak mampu untuk lengkapkan azan, sedangkan dia muazzin Nabi. Tatkala untuk mengungkapkan Allahu Akbar, ungkapannya begitu lancar dan jelas.
Masuk saja asyhadu an la ilaha illallah juga jelas, tetapi untuk ungkapkan asyhadu anna Muhammad dia tidak mampu. Halqumnya tersekat untuk menyebut perkataan Muhammad dalam slogan azan yang dibawa oleh Bilal bin Rabah. Tuan-tuan sekalian, dia berhijrah ke Syam, berada di Syam, berkahwin dengan wanita Syam yang cantik, tidak mampu untuk mengekang sifat rindu dan kasih pada Nabi, sehingga Nabi SAW kunjungi Bilal bin Rabah dalam mimpi. Kamu tak rindu padaku ke wahai Bilal? Sudah lama kamu tidak datang menziarahi aku. Bilal bin Rabah bergegas menuju ke Madinah, bersiap untuk bermusafir, meninggalkan isterinya yang cantik buat seketika bagi menghadap Nabi SAW, menziarahi makam Nabi. Pada waktu tersebut, tuan-tuan sekalian, Bilal bin Rabah kembali ke bumi Syam, jatuh sakit. Pada waktu itu dengan hati yang pilu dan sayu, isterinya kata, "Wah hazanah, alangkah sedihnya aku melihat keadaan kamu wahai Bilal." Apa jawab Bilal bin Rabah pada waktu tersebut? Kata Bilal, "Wa farahah, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Alangkah gembiranya aku, alangkah bahagianya aku. Ghadan nalqal ahibbah, esok kita mampu bertemu dengan kekasih hatiku, dan aku juga mampu untuk menghadap Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Ini adalah jiwa orang yang tidak kacau pada mata manusia, tetapi hati yang sangat mulia yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Maka apa yang disebut oleh Nabi SAW, Allah tak pandang kepada rupa paras kamu, tidak pandang kepada jasad kamu, tetapi Allah memandang kepada hati-hati yang dimiliki oleh kamu. Selawat dan salam juga ke atas sekalian keluarga, para sahabat yang menyucikan hati mereka daripada segala sifat kecelaan, serta menghiasi diri mereka dengan segala perangai yang baik dan sifat-sifat kepujian. Amma ba'd. Seterusnya, kata Syekh, maka inilah sebuah kitab yang kecil. Pada permulaan ilmu tasawuf, saya himpunkannya sebagai peringatan bagi saya sendiri dan juga bagi sekalian saudara yang baru belajar. Saya namakannya dengan penawar bagi hati, pada menerangkan apa yang wajib dibersihkan daripadanya dan apa yang dapat dihiasi dengannya pada segala hati. Dan di dalam kitab ini saya sebutkan satu pendahuluan dan 3 bab. Pengarang kitab ini, tuan-tuan sekalian, dia beritahu pada kita ni kitab kecil, sedangkan hakikatnya kitab ni besar, nilainya sangat tinggi. Kalaulah nilainya tidak ada, nescaya banyak kitab ini tidak akan digunakan di pondok-pondok dan juga di madrasah-madrasah. Kenapa kitab ini terus diguna pakai? Kerana lahir daripada hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membentuk masyarakat yang wasat pada waktu tersebut. Kalaulah pada zamannya sudah ada kerosakan, cuba bandingkan dengan apa yang dilalui pada zaman sekarang. Maka tuan-tuan sekalian, kitab ini kitab kecil permulaan ilmu tasawuf. Merendah dirinya tuan Syekh kita ini menghuraikan permulaan kitab yang beliau karang. Saya himpunkan dia untuk peringatan diri saya sendiri. Tuan-tuan sekalian, ini adalah contoh akhlak alim ulama. Bukan saya nak membentuk orang lain terlebih dahulu, tetapi saya tulis untuk dijadikan pengajaran untuk diri saya sendiri. Biarlah saya ambil pengajaran, biarlah saya ambil manfaat daripada tulisan dan karangan yang saya buat. Begitu juga saya harap ia menjadi manfaat kepada saudara-saudara yang baru belajar, kepada para pembaca, kepada para penuntut yang baru mendalami ilmu ini. Saya namakan kitab ini dengan nama dia Penawar bagi Hati. Hati ini, tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu perkara yang penting. Oleh kerana dia sakit, dia perlu disiapkan dengan penawar untuk kita lakukan rawatan bagi merawat hati-hati yang rosak, hati-hati yang berdepan dengan penyakit yang cukup banyak. Nanti kita akan bincang apa penyakit dan apa yang perlu untuk kita laksanakan. Dan kepada Allah Ta'ala juga saya pohonkan agar ia memberi manfaat dengan kitab ini bagi saya sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan ia menjadikannya ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, kerana sesungguhnya ia sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Masih lagi tunjuk akhlak yang tinggi, tuan-tuan sekalian. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, inilah pengarangnya. Hujungnya pun masih kata, aku harap dia boleh memberi manfaat. Pertama sekali, manfaat untuk diri aku. Kemudian aku juga harap ia memberi manfaat kepada sekalian pembaca dan penuntut dengan menjadikannya ikhlas semata-mata menuntut keredaannya. Sesungguhnya ia sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kitab ini dihimpunkan oleh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidim Talabatul Ilm Al-Syarif di Tanah Haram Makkah, di Mekah Mukarramah pada tanggal 7 Rejab 1378 Hijriah. Tuan-tuan sekalian, Khuwaidim, dia sifatkan dia ni Khuwaidim. Khuwaidim ini adalah suatu perkataan bahasa Arab daripada asalnya khadam, nak diperkecilkan, lebih kecil daripada khadam, maka dia pun letak Khuwaidim. Kalau khadam ni khadam besar, tuan-tuan sekalian, khadam yang berjawatan tinggi lah, kita ambil contoh. Khuwaidim, orang yang duduk di bawahnya. Aku ni adalah Khuwaidim, khadam kecil kepada penuntut-penuntut ilmu. Betapa rendah diri walaupun dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, tuan-tuan sekalian. Ini di antara contoh akhlak yang telah dibawa oleh Syekh tuan pengarang kitab kita ini. Beliau memiliki kitab karangan cukup banyak, dan kitab karangan dia melalui beberapa disiplin ilmu. Di antara ilmunya fiqh, dia juga membuat karangan, termasuk dalam ilmu aqidah, termasuk dalam ilmu tasawuf seperti kitab yang kita baca ini. Dan antara kitab ketajaman yang dimiliki oleh pemikiran ulama ini, dia juga menulis sebuah kitab politik dalam isu yang berlaku di negara Malaysia ini suatu ketika dahulu. Kalau tuan-tuan ingat, pernah suatu ketika dahulu berlaku kes untuk membenar dan menghalalkan loteri berkebajikan pada zaman kerajaan perikatan suatu ketika dahulu. Bila perkara ini dilontarkan, Syekh inilah yang telah menulis satu buku yang bertajuk Siasah dan Loteri. Dengan ketajaman hujah yang dibuat oleh beliau pada waktu tersebut, menyebabkan pada waktu itu jasa beliau di dalam memberikan kefahaman pada masyarakat, supaya kita jangan nampak, kalaulah kita nak buat kebajikan pun jangan campur aduk dengan perkara-perkara yang haram seperti perjudian, seperti loteri yang telah dicadangkan pada waktu itu. Jadi Syekh memiliki ketajaman politik, ketajaman ilmu yang pelbagai, setiap lapisan dan setiap disiplin ilmu. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam erti kata yang baik, Syekh adalah orang yang faham Islam adalah agama yang sempurna. Sebab kita bimbang, bila kita mempelajari ilmu tasawuf, kita nampak Islam ini dengan memegang biji tasbih. Kita bimbang orang memandang bahawa Islam ini hanyalah memakai jubah dan serban. Islam ini memakai kopiah. Selepas daripada tu kita tak nampak dah Islam, yang ni sahaja Islam. Sebenarnya bukan, tuan-tuan sekalian. Islam agama sempurna. Walaupun kita tidak berjubah, tapi kita menutup aurat, itu adalah Islam. Walaupun kita tidak memakai serban, tetapi kita memiliki akhlak yang baik, dengan penampilan diri yang memenuhi tuntutan fardu yang sebenar, kita adalah menunaikan tuntutan Islam. Tuan-tuan sekalian, termasuk ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, dia tidak menuntut kita berkopiah dengan kopiah tajam. Macam tuan-tuan saksikan hari ini, bila masuk saja tasawuf, mesti kena pakai kopiah tajam. Tidak. Itu adalah kopiah biasa. Siapa-siapa dia pun boleh pakai. Tuan-tuan nak masuk office pakai kopiah tajam, tak ada masalah. Saya nak masuk, tak tahulah disiplin macam mana daripada sudut kebenaran, wallahu alam. Demikian juga kita nak pakai songkok, tak ada masalah. Yang paling penting sekali adalah daripada sudut memahami Islam secara sempurna. Bukan pandang daripada sudut songkok, bukan pandang daripada sudut kopiah, bukan pandang daripada sudut serban, tapi faham Islam agama sempurna yang mencakupi seluruh aspek kehidupan kita. Ketahuilah bahawa ilmu tasawuf itu adalah pengetahuan yang diketahui dengannya segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan bersabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Ilmu tasawuf, tuan-tuan sekalian, pengetahuan yang kita nak tahu kelakuan hati. Hati kita ni kita tahu sifat dia, kelakuan dia.
perangai dia. Apa yang perlu kita tahu? Ilmu tasawuf dia mengajar perkara ini. Apa yang berlaku pada kelakuan hati? Ada kelakuan yang terpuji. Umpamanya dia merendah diri, dia tidak berbesar diri, dia merendah diri, tawadhu. Ini di antara contoh akhlak dan kelakuan hati yang terpuji. Dia bersabar, sabar mendepani sebarang cabaran. Itu di antara kelakuan hati. Ada juga kelakuan hati yang dicela. Dia sangat suka berdengki, sangat suka membesarkan diri. Ini di antara contoh kelakuan hati yang buruk. Tuan-tuan sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak, orang yang bercakap tentang hati ini adalah Nabi SAW. Walaupun Nabi Muhammad tidak jenamakan dengan ilmu tasawuf. Betul, ilmu tasawuf tidak ada pada zaman Nabi, tetapi konsepnya ataupun intinya ada pada zaman Nabi SAW. Kita ambil contoh. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, hijrah Nabi Muhammad ini, tuan-tuan sekalian, untuk membina sebuah pemerintahan Islam yang sepatutnya kita lihat, kalaulah Islam ini hanya ibadah semata-mata, tentu sekali Nabi Muhammad boleh membuat permohonan daripada Allah supaya jadikan bumi Makkah Al-Mukarramah sebagai satu tempat untuk Nabi Muhammad jadikan sebagai pusat pemerintahan pertama. Tapi Nabi Muhammad akur dengan arahan daripada Allah, hijrah ke bumi Madinah. Ketika hijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad telah mengeluarkan satu kata-kata agung yang biasanya dihafal oleh kita. Nabi Muhammad membicarakan tentang niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat, dan setiap orang itu apa yang dia niatkan. Lalu Nabi Muhammad pun ceritalah, orang niat hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Barang siapa hijrah kerana perempuan, dia dapat perempuan. Barang siapa yang hijrah kerana dunia, dia dapat dunia. Nabi nak gambarkan proses niat itu sangat penting dalam diri kita sebagai umat Islam. Maka bila Nabi membicarakan tentang niat, orang tanya, niat daripada mana? Niat duduk di hati. Bila niat berada pada hati kita, maka para alim ulama huraikan pentingnya proses dalaman ini dibentuk untuk melahirkan kekuatan dalam diri kita. Kata Al-Imam Al-Buhturi ketika menghuraikan perkara ini, beliau menyebut, nafsun tudhi wa himmatun tatawaqqatu. Jiwa yang bercahaya, jiwa yang terang, dan cita-cita yang marak menyala. Tuan-tuan sekalian, kaitannya daripada dalam. Kalaulah niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita terang. Apa yang kita buat kerana Allah, maka cita-cita kita marak menyala kerana Allah. Umpamanya, Islam tidak melarang kita bekerja. Islam tidak melarang tuan-tuan bekerjaya. Islam tidak melarang tuan-tuan mengejar pangkat. Islam tidak melarang. Tetapi kita memiliki lillahi ta'ala. Kekuatan lillahi ta'ala tersebutlah yang telah menyebabkan jiwa kita bercahaya, yang menyebabkan cita-cita kita marak menyala. Kalaulah kita nak naik pangkat, kita bekerja bersungguh-sungguh. Kalaulah kita ingin memiliki jawatan yang lebih besar, kita mencurahkan tenaga kita sebaik yang mungkin dalam segenap aspek, sebab cita-cita kita marak menyala dengan hati yang diterangi oleh panduan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh, tuan-tuan sekalian, kita mengejar jawatan tapi bukan kerana Allah. Lalu pada waktu tersebut, jiwa kita pada waktu itu tidak mengambil kira. Kalau kita nak mengejar jawatan, kita boleh untuk sepak terajang kepada rakan-rakan kita yang pekerja yang lain. Kita boleh untuk memastikan orang lain tertindas. Kita boleh melakukan kezaliman pada orang lain dengan mengadakan adu domba dan sebagainya. Perkara itulah yang dilarang oleh agama. Perkara itulah yang ingin supaya kita terapkan dalam diri kita.